Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada kombinasi pengurusi acara yang dihormati Kapten Muhammad Amin bin Mat Tahir, TLDM Pegawai Pemerintah, KD Sultan Idris I mewakili Panglima Pendidikan dan Latihan, yang dihormati Major Dailami bin Sahari, Pegawai Pendidikan Markas Pangkalan mewakili Komander Pangkalan, yang berusaha Tuan Haji Musa bin Hamid, Pegawai Pendidikan Daerah Manjung, yang dihormati Kapten Syahrudin bin Bongsu TLDM, Jawatankuasa PIBG mewakili Yang di-Pertua PIBG SMK TLDM, yang berusaha Encik Abdullah Bakri bin Busu, Pengetua SMK Pengkalan TLDM, seterusnya yang berusaha Puan Syariatul Syafinas binti Zainal Arifin, penungkanan Hailwal Murid, yang berusaha Encik Ahmad Daman Huri bin Mansur, penungkanan pentadbiran, yang berusaha Puan Rokiah binti Hasan, penungkanan kurikulum, guru kanan, guru-guru, Jawatankuasa PIBG, anggota pelaksana serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Panjang betul senarai kau. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, pada pagi ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini, yang mana pagi ini relax-relax aja kan, perkongsian tentang adab dan akhlak. Bab kata orang kan, datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Kan, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan, memang takkan faham kalau tak dirondungkan. Dan bila saya datang daripada Negeri Sembilan kan, bak kata orang makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah daik budi dengan bahasa. Kalau orang dah menjual, kita kena beli. Lambat pantun bagi ini. Jadi kita pun kena lah balik, tuan-tuan dan puan. Berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, puas betul aku menunggu banyak betul ucapan hari ni. La ilaha illallah kan. Ni nak dengar ceramah aku ke tidak ni kata tuan-tuan kan. Tapi begitu orang cakap. Tapi bab kata orang kat mana anjing menyalak kat situ biar awak manjat. Maknanya ikutlah adat tompek tu. Kalau dah kata orang tu berucap, kita kena ikut. Dengarlah baik-baik yang disampaikan tadi. Tapi kesimpulannya, daripada kesemua yang disampaikan tadi, semua merujuk kepada adab dan akhlak. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, burung serindit terbang melayang, terhenti hinggap di ranting mati, bukan hinggit dipandang orang, tetapi memandang bahasa dan budi. Tagak rumah kerana sendi, runtuh sendi, rumah binasa. Tagak bangsa kerana budi, runtuh budi, hilanglah bangsa. Yang kurik itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sirih kuning gagah menguning, mari tanam beluka sana. Sirih-sirih naik ke kening, sirih pinang naik ke muka. Payah betul menanam padi, noneh juga ditanam orang. Puas betul menabur budi, omeh juga dipandang orang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, merujuk kepada itu, kadang-kadang itulah dia, orang lain bergalang tangan, kita pula bergalang kaki. Orang lain dah cakap jangan, tapi kita tetap mengikut hati. Akhirnya adab dan budi berterabur tah mana pai, akhirnya perangai pun jadilah macam-macam. Tu yang pengetua pesan tadi, jangan ada vandalism lagi, jangan ada lagi budaya-budaya tak baik kat sekolah lagi, jangan ada lagi budaya buli membuli lagi kan. Sepatutnya tak ada. Kalau tengok cara duduk kan, tertib semua elok kan. Tapi tak tahulah perangai bila balik ke sekolah masing-masing. Tapi saya ni memang gemar pada pantun. Tu tadi bila saya dengar pantun MC tadi, saya perhati ya kan. Kadang-kadang pantun recycle ni kadang ada yang tak tepat. Contohnya kan, indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepoh nara. Tagak tinggi betul pokok tu kan. Maknanya sampai awan tu berak kat celah pokok tu. Saya fikir macam tu lah. Macam tu kan. Itulah. Sarung ketupat berisi inti, dibawa budak sambil berlari, berterabur inti kawan tu. Kalau sarung kan bukannya ketupat dari inti, sarung tu yang isi inti. Contoh-contoh. Itu kira okey lah. Saya pernah dengar pantun itu MC tu. Dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis beli berangan. Saya kata kalau naik kereta kita sampai Kuantan dulu. Macam mana lah kau singgah Lipis pula kan? Macam tu kan tu. Yang paling melampau dari Seremban pergi ke Melaka, singgah di Perlis. Jalan mana kau ikut? Kan jadi tapi tak apalah, okey pantun tu kadang ada setengah orang tu janji dia bunyi kan, jadi dia bunyi. Tu contohlah macam contoh kan, macam cikgu-cikgu, guru-guru saya selalu minat ada satu pantun ni. Pantun tu kalau kita perasan, berburu ke padang data. Cikgu-cikgu selalu dengar kan, berburu ke padang data dapat rusa berbalang kaki. Apa yang cikgu faham? Mana cikgu bahasa Melayu sini?
Sudah menyesal pula aku jadi cikgu bahasa Melayu sini tu kan. Jangan risau. Penceramah kalau dia tanya dia jawab balik, jangan risau. Dia jarang kan, sebab saya pernah ceramah kat Kuala Pilah, satu masjid Kuala Pilah kan, ceramah maulud. Saya kata, "Makcik, apa maksud selawat makcik? Apa maksud selawat makcik?" Menyaut makcik seorang, nak ceramah lah, tanya pula, dah kena marah pula penceramah. Samsing motor makcik ni, saya tak nak sebut lah masjid mana kan. Tapi bila kita tengok ramai orang tak faham sebenarnya pantun ni indahnya orang dulu-dulu ni, dia tak cakap direct. Dia cakap tu bahasa berkias, kias fansuri yang panggil kan. Berburu ke padang datar. Mana orang berburu kat padang? Orang berburu kat mana? Kat hutan. Berburu kat padang, kau tak nampak ke apa binatang ada atas tu? Tak ada mana. Jadi nak menunjukkan betapa pemalasnya orang ni, berburu pergi kat padang jadilah senang, tak susah, tak payah tempuh belukar, tak payah ni, dia nak senang. Tengok cikgu pun, oh iya ke macam tu maksud dia, pun tahu kan. Berburu ke padang datar, tapi nak sedapkan hati sendiri, dapat rusa berbelang kaki. Mana ada rusa berbelang kaki? Yang berbelang kaki yang dia dapat kat padang tu belalang. Ada yang cakap kuda belang basah, kuda tu tak ada kat padang tu kan. Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Tu nak sedapkan hati sendiri. Kalau berguru ke palang ajar, maksudnya tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Adik-adik hari ni belajar memang belajar. Orang pergi sekolah, kita pergi sekolah, tapi kita main-main. Tapi bila keluar, orang masuk universiti, kita tak masuk universiti. Kita masuk kolej-kolej tertentu, kita bayar duit lebih, yang penting masuk kolej. Mak kita nak kita belajar, kita pun masuk. Kemudian masuk syarat-syarat aja, ngam-ngam aja, cukup-cukup makan. Lepas tu keluar, kerja pun tak dapat, atau dapat kerja pun pangkat yang teruk-teruk. Kemudian kita tak boleh nak pergi ke mana. Tu jadi bunga kembang tak jadi. Nak kata bunga macam tak kembang, nak kata batang aja ada pula kelopak, tapi saya tak kembang. Makna main-main masa belajar tu, tak belajar betul-betul. Dan ditambahkan pula dengan keadaan sekarang. Sebab apa kita nak jadi anak baik lagi cerdik? Tak cukup sekadar cerdik, tapi nak kena baik. Bab kata Imam Malik, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Saya pernah tertengok dekat dalam satu media sosial, macam mana seorang lelaki ni, dia datang, dia nampak bapak dia, bapak tengah duduk tu, dia sepak, dia tunyal pakai kaki bapak tu, terbalik bapak tu, terangkat kaki ke atas bapak tu. Ramailah contoh dia, kurang hajar punya anak, neraka lah kau, macam ni lah. Simple aja, minta maaf cakap. Kalau ada adik-adik kat sini yang tak ada adab, minta maaf. Makna mak ayah korang tak ajar. Macam tu ayat dia. Sebab budak tu bukan tiba-tiba jadi kurang hajar, tapi adalah keadaan yang menyebabkan dia jadi begitu. Minta maaf saya cakap. Tapi itulah orang dulu. Bila saya Pak Ngah, saya kata, siapa ajar anak kurang ajar? Pak Ngah saya kata macam tu dulu. Untuk adik-beradik saya, kalau nampak sepupu-sepupu, kalau siapa baik perangai dengan, siapa ajar anak kurang ajar? Dia bukan tiba-tiba. Sebab penting. Itu sebab cakap guru kena dengar. Tak dengar cakap guru sampai bila-bila pun tak menjadi, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu, bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Dengar pesan cikgu. Cikgu cakap buat, cikgu cakap jangan buat, jangan kita buat. Datang dari padang keladi, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Mana apa dia pesan tu ikut. Cikgu kan sampai kecil hati. Saya sampai sekarang kalau ada masa waktu dalam kereta tu kan, kalau ada saya scroll nama, mana bekas-bekas cikgu saya akan telefon, saya akan tanya khabar dia, cikgu-cikgu saya. Bayangkan cikgu saya mengajar saya matematik darjah 3, darjah 4. Saya manage dapat jumpa dia dekat Pontian sekali, makan sup kambing. Punya sadap sup kambing Pak Habib tu. Di Pontian tu dah generasi yang keempat, kelima dah. Sup kambing tu dekat belakang sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, Pei Chun. Sadap betul makan kat situ. Jumpa dia setelah berpuluh tahun tak jumpa. Bayangkan last saya jumpa dia, saya kecil hati bila dia nak tinggal ke sekolah mengajar matematik darjah 3, darjah 4. Bayangkan saya jumpa dia balik, dan dia baru dalam sebulan 2 tu dia dah dapat pencen lah, iaitu dia pencen pensyarah bahasa Inggeris di Kolej Matrikulasi Paguh. Makna dia sambung belajar kan masa tu. Jadi saya dapat jumpa cikgu saya. Saya call pensyarah-pensyarah saya. Sebab apa? Saya fikir kalau tak kerana mereka semua, belum tentu lagi saya boleh bergelar Samsul Debat kat depan ni. Tapi yalah, Samsul Debat tu tak ada kena-mena lah. Maksudnya menjadi penceramah ni, jadi cikgu, semua bermula. Sebab sajak Dr. Usman Awang kata apa? Semua je bermula. Ni semua yang kapten, major, semua ni yang pangkat-pangkat, yang nama-nama senarai panjang tadi, semua tu pangkat-pangkat tinggi tu. Tahu? Dia kalau lain tempat duduk dia dalam dewan ni, tanggungjawab dia besar tu. Tu duduk cara sana pun lain kan.
Korang jangan cemburu. Best lah dia duduk situ sebab tanggungjawab dia besar. Kan orang yang duduk belakang tanggungjawab kurang besar berbanding yang depan ni. Itu sebab ni yang depan ni tanggungjawab dia besar, kadang-kadang nak koncing pun tahan. Saya pun tahan, nanti sojuk pula dewan ni kan. Tahan. Tu saya cepat-cepat naik atas sebab tak sanggup memikul tanggungjawab dekat kursi tu. Macam tu lah akhirnya. Kan? Jadi itu sebabnya kadang-kadang nak jadi ni semua bermula dengan apa? Kata Dr. Osman Awang, bermula dengan seorang guru biasa. Doktor, lawyer, engineer. Tanyalah guru-guru yang ada ni. Apa hal lah dia beria mengajar korang ni, suruh belajarlah rajin-rajin. Ya Allah, tolonglah dengar cakap. Kenapa korang macam ni? Kenapa? Setiap pelajar-pelajar yang dapat keputusan straight A's, gaji cikgu tersebut akan naik RM200 setiap seorang pelajar yang berjaya. Betul tak? Tak betul. Mana ada? Tak naik pun. Kau ingat apa? Dia orang tetap macam tu. Kau boleh ngangguk. Mana ada? Tak ada. Cikgu-cikgu ni mengajarlah. Akhirnya yang berjaya siapa? Yang berjaya kamu semua. Dan bila berjaya, yang naik pentas kamu semua. Yang dapat penghargaan kamu semua. Yang dapat masuk universiti kamu semua. Cikgu masih lagi di Sekolah Menengah Kebangsaan Bengkalan di LDM. Masih lagi duduk di sini mengajarlah sampailah ada hari persaraan buat sambutan menangis. Ya Allah, makasihlah saya nak bersara dah, saya jadi pendidik. Allahu Akbar. Macam itulah. Itu je lah yang ada pada guru-guru. Yang paling tidak pun appreciation dia tunggulah pada 16 hari bulan 16 Mei nanti. Masa itulah semua menghargai cikgu macam kau sayang sangat cikgu kau kan. Contoh kan, siap menyanyi atas pentas cikgu pun menangis dapat bunga. Itulah sehari. Hari lain semua kau menyakitkan hati cikgu. Tak adalah kan. Nak kata apa? Kan? Nak kata apa? Tak, ini realiti yang kita kena tengok. Itu sebabnya percaya cakap saya. Menyakitkan hati guru, kalian tidak akan ke mana-mana. Itu sebab pentingnya adab. Itu sebabnya kata Imam Malik, nak berjaya dalam hidup kena ada 4 perkara. Yang pertama, kena ada kenderaan yang tangkas. Kedua, rumah yang lapang. Ketiga, pakaian yang cantik. Dan keempat, pelita yang menerangi. Bila sebutkan kenderaan yang tangkas, bukan maksudnya kereta kebal tu. Bukan masuk kapal selam. Bukan maksud kapal-kapal yang kedi-kedi tu kan, kapal diraja tadi, bukan. Tapi yang dimaksudkan dengan kenderaan yang tangkas adalah akal fikiran yang cerdas. Akal ni akan bawa kita ke mana-mana. Akal ni akan tunjukkan kita, campaklah ke mana pun. Disebabkan akal, hebatnya kelulusan kita, pencapaian kita dalam akademik. Campak ke London boleh hidup, campak ke Melaka boleh hidup, campak ke laut boleh hidup, campak ke sini boleh hidup. Ya, campaklah ke mana-mana. InsyaAllah kita boleh berjaya. Tapi kalau otak kita memang macam tu, minta maaf cakap melantun-lantun bangang kan. Jadi minta maaf saya cakap macam tu lah, orang kampung cakap macam tu. Melantun-lantun, buat apa pun, tu pun tak pandai, ni pun tak pandai, itu pun tak pandai. Saya pengalaman saya sebelum saya masuk universiti dulu, saya sempat sebelum saya sambung ijazah daripada diploma nak pergi ijazah dulu, saya dapat tawaran bekerja di syarikat British Bakerfield yang berhad yang dibacakan oleh pengacara majlis tadi. Kan? Dia kata tadi British Bakerfield yang berhad ni bos dia Cina. Dia punya staff dia 7-8 orang sales executive dia semua Cina. Saya seorang je Melayu. Saya sama sekali dengan dia orang, tak semai jemaat apa semua sama. Saya mengaku masa tu jahil kan, dengan dia orang sama pergi makan kat kedai Cina tu. Punya baru saya tahu macam mana level salah ni mikrofon tiba-tiba macam tu. Jangan diusik-usik kan. Jadi saya waktu saya pergi waktu saya pergi makan dengan dia orang kan, dia orang berkorban lah. Yang grup-grup kan, grup-grup ni dia bila makan kat kedai mamak lah, makan kat restoran mamak, yang sahabat yang berbangsa Cina ni, sahabat-sahabat saya berbangsa Cina hari-hari makan dengan saya, makan kat sana, makan sampai bengkak lah takak dah. Dia ni bengkak sebab tak hari-hari makan kari. Dia kata dah lama tak dapat bab 1, dia kata. Babi lah kau tak faham lah, payah sangat kadang-kadang bawa. Jadi saya kata dengan dia orang, kalau macam tu tak apalah, macam tu tak apalah, kita pergilah makan. Saya berkorban sebab saya seorang Melayu, dia orang ikut saya. Saya kata tak apa, setiap malam lepas kita buat, bayangkan setiap hari buat sale 10 pagi 10 malam, buat sale pagi 10 malam. Dan saya Melayu yang bulan pertama dapat basic 800, tapi sebabkan saya bekerja tak sampai sebulan, saya dapat half je 400. Tapi commission dengan apa campur semua saya dapat dalam 2000 lebih. Disebabkan saya Melayu pertama achieve masa tu, saya terus bulan kedua tu naik pangkat executive level. Dia tak payah, saya tak ada basic, semua makan commission lagi tinggi. Sama dengan Cina, memang buat sale gila-gila punya. Macam mana nak close customer, macam mana nak buat, semua saya belajar dekat Jalan Kelang Lama belajar. Bayangkan Cina aja aku cakap Melayu, macam mana cara nak buat sale.
Bayangan punya hebat kan. Tapi saya suka. Saya belajar apa, patut belajar ilmu macam ni, belajar kan. Cara closing, cara kita tengok apa masalah ni, kita senaraikan. Adalah, itu tajuk lain lah kan. Tapi bila dah cerita, akhirnya pergi kat kedai Cina tu kan. Apa pengajaran yang saya dapat masa tu, saya ingat. Masa tu buat sales di Ipoh, saya ingat ni. Buat sales di Ipoh sampai dekat parking. Masa tu saya belajar something. Masa dekat parking lot, nampaklah beberapa orang Melayu. Minta maaf saya kena cakap. Nampak beberapa orang Melayu yang pening-pening, rambut kambang, yang seorang baju tak sempurna, bergaduh-gaduh bertumbuk sebab nak jaga parking, nak mengajar duit RM1. Jaga parking. Masa tu saya tempat, saya makan dekat restoran Cina tu. Dekat restoran Cina tu ada gerai-gerai stall. Ada satu stall Melayu jual nasi lemak malam. Saya kata macam ni level orang kita ni bila dekat bandar-bandar ni, bila waktu malam saya nampak. Masa tu lah saya kata, mana kita, apa peranan kita nak ubah keadaan itu. Jadi saya lepas tu, saya alhamdulillah, saya antara top sale dalam tempoh 2 bulan tu saya dapatlah 4-5 ribu. Pada masa tu 4-5 ribu mewah lah. Dah memang pakcik kaya lah kan. Pakcik kaya. Tiba-tiba sampai satu surat tawaran untuk menyambung belajar peringkat ijazah sarjana muda undang-undang. Saya dulu diploma in public admin di UiTM di London, Alur Gajah, Melaka. Lendu London kan. Jadi saya dalam daripada ITM Melaka tu ada 7 orang yang dapat sambung further study untuk ambil law, sebab syarat dia agak ketat. 7 orang, saya seorang aja lelaki, yang lagi 6 perempuan. Kawan-kawan saya lah dapat pergi sambung ke peringkat ijazah. Masa itulah timbulnya dilema. Sebab apa? Duit dah banyak di tangan. Kan? Nak sambung belajar ke tak? Saya ingat lagi, saya punya bos, nama dia Yap In On. Mr. Yap. Dia yang jaga saya. You kerja sama saya lah, saya suka sama you. Tapi dia hari-hari dia hamun kita belajar ni, proses belajar. Tai lingong, bengong, bodoh semua dapat. Complete set setiap hari dapat. Bila kita lambat, bila kita buat kerja. Tapi saya belajar cara kerja. Cina ni mengajar cara kita buat sales kan? Tapi bila dapat surat tawaran tu, bila saya balik rumah, saya bagi, bila balik 7 minggu balik rumah kan, saya bagi duit kat mak, bagi kat abah saya, arwah abah saya. Saya dapat tawaran belajar tu. Macam mana? Nak sambung belajar ke nak kerja? Nak sambung belajar, nak kerja. So arwah abah saya cakap satu ayat je, macam ni lah, kau balik bawa duit, kau bagi abah. Abah memang kau marah betul. So no abah, kau bagi abah duit, kau bagi mak duit. Tapi satu aja, hari ni kalau kau pergi sambung belajar, kau tinggalkan kerja kau, mungkin satu hari nanti kau boleh buat lagi baik daripada apa yang kau buat hari ni. Tapi kalau kau tinggalkan belajar, kau kerja, percayalah, takkan ada peluang sambung belajar lagi untuk kau. Jadi saya decide, saya sambung belajar. Itu sebabnya kita ni akal. Kenderaan yang tangkas, maksud dia akal. Yang kedua, disebutkan tadi rumah yang lapang. Apa maksud rumah lapang? Sabar. Adik-adik yang tingkatan 5, angkat tangan tingkatan 5. Tingkatan 5 macam baru semalam masuk darjah 1, hari ni dah tingkatan 5. Tingkatan 5 rasa macam dah besar sangat dah dewasa. Tolong jangan layan kami macam kanak-kanak. Okey. Bukan main lagi. Tak sabar nak tinggalkan sekolah ni. Dia kata, bukan main lagi kau rasa kau dah besar sangat. Kau keluar nanti kau tahulah hidup kau. Dulu duduk kat sekolah kan best. Kau dah masuk universiti baru kau tahu. Tak ada siapa pun larang kau. Bangun. Tak ada siapa dah. Masuk universiti, tak ada siapa nak suruh kau bangun dah. Kau nak belajar, lantak kau lah kau tak nak belajar. Suka hati lah. Kau beberapa hari kau tak datang, kira tendang keluar je daripada universiti. Kan susah apa? Sekarang bangun. Pukul berapa dah? La ilaha illallah, budak ini. Yang paling kita tension bila kita dah bangun, mak kita suruh bangun lagi kan. Kita dah bangun, kita duduk ambil mood dulu. Bangun lah. Kita ajar tu kan, kita biasa kan. Itu biasa kan. Itu dah biasa. Kita pun cakap, fed up lah belajar ni, bila lah nak habis belajar. Percaya cakap saya, manusia selalu nak sesuatu tapi dia terlupa apa dia ada. Dulu masa sekolah tadika, seronok sangat tadika. Main kan, baca belajar dan mengira kan. Lepas tu masuk sekolah rendah, excited sekolah rendah. Best lagi tadika dulu, boleh main-main. Kalau rendah dah tak boleh main, tangan angkat, tangan jatuh. Alah, tension ni. Masuk sekolah menengah, yes, nak masuk sekolah menengah. Sekali masuk sekolah menengah, jadi junior balik. Jadi kecil balik tingkatan 1. Dulu sekolah rendah lagi best. Bila masuk universiti, dulu sekolah lagi best. Ada cikgu nak jaga, cikgu nak tolong, cikgu nak ini. Ni semua pandai-pandai sendiri je. Akhirnya tak sabar nak habis belajar, nak kerja sangat. Sekali bila dah kerja, kenapa laku kerja?
Susahnya kerja. Ya Allah, nak kena bayar tu, nak bayar ni. Bilalah nak kahwin? Bila dah kahwin? Kenapalah aku kahwin? Saya tengok hari tu preview cerita Mak Kilau, preview cerita Polis Evo, preview lah cara orang keluar pada wayang tu. Apa perasaan? Apa perasaan bila tengok? Oh ya Allah, best lah, saya rasa nak tengok lagi ni. Oh excited lah, ya Allah, kenapalah cerita tu macam tu. Memang tak tahu lah, seronok lah. Tapi saya tak pernah dengar jawapan yang sama pada orang yang berkahwin. Macam mana perasaan kahwin? Bolehlah. Saya tak pernah dengar orang, macam mana kahwin? Ya Allah, kenapalah aku daripada dulu tak kahwin? Tak ada. Tak ada. Tak usah jangan nak bohong lah. Tak ada siapa yang seronok lepas dah kahwin. Tak ada dia muka. Ya, macam tengok muka cikgu masing-masing. Menanggung. Ya Allah, apa macam tu. Tu betul tak? Ni cerita betul. Sebab patut bila dah kahwin? Bila lah nak kahwin? Bila dah kahwin? Kenapalah aku kahwin? Bila lah nak mengandung? Bila mengandung, azabnya mengandung. Ya Allah, kenapalah aku mengandung? Kau tanyalah cikgu yang pregnant yang mengajar tu kelas. Buka muka surat 18. Jangan main-main lah. Oh, cikgu cakap. Aduh, baby. Cakap. Bila lah budak ni nak keluar? Bila lah budak ni nak keluar? Bila baby tu keluar, kenapalah kau keluar? Azab betul menjaga budak ni, ya Allah, dalam pantang ni. Ya ilaha illallah, ya Allah, budak ini. Yang jantan ni mengangkang aja, marah suami dia. Yang baby tu pula kan, bila lah kau nak bercakap? Bila lah kau nak bercakap? Tak sabar tengok baby bercakap. Bila budak tu dah boleh cakap, kau diam boleh tak? Suruh budak tu diam. Realiti hakikat hari ni. Itu sebab saya ajar you all semua. Saya belajar ajar you all semua sekarang berada di sekolah. Syukurilah suasana berada di sekolah, sebab dia tidak akan berulang lagi. Ni yang kau cakap BFF kan, best friend forever. Tak ada mana dia. Kau kan main ni, janji tau habis sekolah kita masih kawan ni. Tak. Percaya cakap saya, kawan tu setakat sekolah, masuk universiti dah bertukar kau punya BFF. Habis peringkat universiti, kau pergi kerja, lagi hidup kau dah berbeza. Fail kau peksa, kau nangis seorang-seorang, tak ada siapa nak temankan kau menangis. Duduklah dengan kebodohan sendiri. Betul cakap? Betul. Itu sebabnya mak ayah suruh belajar rajin-rajin. Itu sebab kau dengar cikgu menzikirkan ayat yang sama setiap hari. Ayat yang dialog yang sama kau akan dengar daripada mulut cikgu. Apa nak jadi dengan kamu ni? Pernah dengar tak ayat tu? Ayat yang kedua paling popular, kamu sedar tak peksa berapa hari lagi? Itu kedua. Dan ayat yang paling popular cikgu selalu ulang. Kamu tahu tak, zaman saya dulu tak habis zaman dia. Itulah ayat dia. Tak habis naik muak. Saya tahulah, saya dah buat kajian dah benda tu. Yang best mak kita 3 ayat dia pakai. Apa nak jadi dengan kau? Dia peksa berapa hari lagi zaman mak dulu? 3 pakai mak dia. 3 pakai. Sebab kata kan, itu yang kedua. Yang kedua sabar. Yang belakang tu sabar. Saya perasan tu, yang menyampuk tu saya perasan tu. Sabar kejap lagi aku tangkap kau tengok. Yang ketiga, pakaian yang cantik. Apa maksud pakaian cantik? Akhlak yang baik. Akhlak. Itu sebab Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Maksudnya bukan makna kalau macam tu ilmu sikit-sikit sudahlah. Tak. Maksudnya kalau ilmu sikit, adab mungkin ada. Kalau lebih banyak ilmu, patut lagi tinggi adab. Hari ini ilmu makin tinggi tapi adab semakin rendah. Kenapa? Belajar semakin mudah. Boleh belajar kat YouTube, boleh belajar online, boleh belajar secara dengan internet secara maya. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Itu sebab cikgu-cikgu kalau pergi luar, saya cakap dengan cikgu, jangan sama sekali rasa rendah diri. Saya dulu pernah jadi cikgu, tapi saya surrender. Saya tak boleh jadi cikgu, saya kena sambung belajar. Kenapa? Saya tidak setabah cikgu-cikgu yang ada kat depan saya. Kalau saya terus jadi cikgu, tak tahu berapa ramai budak yang terkorban, mati akibat ketidaksabaran saya. Satu-satu ditikam kat cikgu ni. Budak ni sekarang ni dah lah, dia punya melampau tu tak macam dulu. Contohnya baru-baru ni yang kita dengar kes yang budak perempuan kena tikam, kena keluar janin, kena bakar 2 kali, kena bakar budak perempuan. Yang buat tu bukan budak sekolah biasa, bekas pelajar sekolah agama. Kan nak cakap apa? Kegagalan pengurusan emosi.
Kalau dia rasa adab, semua dia jaga. Kalau betul dia jaga adab, dia takkan bawa anak dara orang keluar pegang-pegang tangan dengan tahap kata 5 duit belanja sepeda pun mak kau beli. Kalau dia tahu adab, kalau dia tahu akhlak, dia takkan nak kapal-kapal ni, tak ada. Sebab adabnya datang ke sekolah. Ingat tak mak kita pesan? Mak pesan apa bila pergi sekolah? Mak pesan apa? Ayah pesan apa? Tak, mak pesan belajar rajin-rajin, ayah pesan belajar elok-elok. Dia dua pattern. Tapi tak ada pun mak ayah pesan kau pergi sekolah cari menantu elok-elok untuk mak. Tak ada. Kau tolong cari yang elok-elok, yang tinggi-tinggi, kalau boleh anak pegawai. Tak ada. Tak ada, semua suruh belajar. Dan yang keempatnya, pelita yang menerangi bermaksud ilmu pengetahuan yang tinggi. Cantik teluk pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Satu kata-kata ahli falsafah, kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Jadi makna kata akhlak juga yang disebut. Itu sebab saya awal-awal tadi saya bagi pantun, kan? Baik-baik mengirai padi, takut mecik ke muka orang. Baik-baik menjaga diri, takut nanti diejek orang. Apa guna berkain batik kalau tidak dengan sucinya? Apa guna beristeri cantik kalau tidak dengan budinya? Bakul penuh berisi limau, sangat berat payah nak janjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah diri. Kena baham harimau steady lah kalau mati macam tu. Apa pasal dia mati kena baham harimau? Ya ke besar ke harimau tu? Besar juga. Ya, kesian tu, dahsyat tu. Ni kena gigit anjing melupu-lupu langsung mati. Bondo kan. Jadi biar dia steady, jaga maruah diri. Hendak gugur-gugurlah nangka, jangan ditimpa si ranting pauh. Hendak tidur-tidurlah mata, jangan dikenang orang jauh. Yang bukan hak kita jangan dipikir-pikir. Bak kata ahli falsafah, semalam ibarat cek tendang. Kau fail semalam, kau gagal semalam, lupakan saja. Cek tendang, semalam ibarat cek tendang, lupakan saja, tak ada nilai. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar entahkan tidak. Jangan mengharap sangat apa akan terjadi pada esok hari. Tetapi hari ini ibarat wang tunai, gunakanlah ia sebaik-baiknya. Hari ini ubah perangai kita, ubah sikap kita. Sebab tadi disebutkan oleh Tuan Pengetua, disebutkan tadi oleh juga oleh PPNT tentang sahsiah. Apa maksud sahsiah? Sahsiah ni adalah personality, pribadi, sifat dalam hati kita ni yang dilaksanakan, yang dizahirkan tanpa perlu disuruh oleh orang lain. Tu ada dekat dalam hati kita. Memang dah built in dekat dalam diri kita. Contoh, ingat tak masa sekolah rendah dulu berbaris panjang, kemudian berjalan dekat padang tu, nampak sampah tolong kutip. Kalau ingat ada sekolah rendah ada aktiviti macam tu. Apakah sahsiah yang baik kat situ? Apakah sahsiah yang baik kat situ? Sahsiah yang baik kat situ bukan kutip sampah. Sahsiah yang baik kat situ mendengar cakap guru. Sebab bila cikgu suruh dia buat. Tapi nak kutip sampah tu nak jadi sahsiah yang baik apabila kita ambil sampah tanpa cikgu perlu menyuruh kita. Itu baru sahsiah yang baik. Bila disebutkan tentang maksud baik, memberi faedah apabila menggunakannya, elok dipakai, tidak jahat, pulih sembuh luka, sangat sesuai dan rapat, itu maksud baik. Manakala cerdik pula dapat mengerti dengan cepat, berakal, banyak akal dan cilik, menjadikannya cerdik dan sebagainya. Manakala sahsiah tadi pribadi dan personality. Jadi itu sebabnya kalau kita tengok kan, saya kena bagi definisi ni. Anak baik lagi cerdik ni. Sebab kena faham maksud baik, kena faham maksud cerdik. Dan kita kena jaga diri kita ni biar kita ada kedua-duanya. Orang dulu-dulu kepantangannya, biar dia bodoh tapi jangan dia tak ada adab. Tapi alangkah ruginya kita dah ada kat sekolah tapi bodoh masih lagi melekat kat diri kita. Kain songket benang sutera, lilit sebelit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Bila kita ada ilmu, sepatutnya kita menjadi lebih baik lagi. Hari ini pattern ni lain. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Pakai jam tangan mahal tapi makin tak tepat waktu. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal.
Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Kan? Berguru semakin mudah, belajar semakin mudah, tapi guru semakin tidak dihargai. Pattern-pattern tu kita boleh nampak. Kita boleh nampak teknologi semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang dikasihi sekalian, pentingnya untuk kita menjaga adab. Beza dulu dengan sekarang. Dulu kalau nak tengok TV, kan, tengok TV, tiba-tiba jiran datang nak jumpa mak kita, kena tutup TV. Assalamualaikum, salam, mak ada cik, sekejap tutup TV. Cik duduk cik, saya panggil mak, duduk dapur. Cakap dengan mak, jangan lama sangat mak, cerita tengah sedap ni. Kita duduklah kat dapur. Aduh, lamanya pula. Dia kata kejap aja. Pasal lama. Lepas tu bila dia balik, kita berkelang kabut buka TV. TV dulu tak ada remote, kita jadi remote. Tekan, tekan. Dah habis cerita tu. Sedih betul rasa hati. Tapi yang penting adab. Lalu depan orang dulu, kena menunduk sebab adab. Salam cium tangan sebab adab. Hormat pada guru sebab adab. Nampak guru dah standby dah macam ni, macam mana nak bagi salam dekat dia? Tunduk, Assalamualaikum cikgu, adab. Cikgu baru datang ke sekolah, orang kampung nangkor, botik, kepayuh semua hantar semua, nasi goreng, nasi minyak semua hantar daging lembu, ni ada daging baru, ni ada daging kekah, lauk semua hantar rumah cikgu. Macam itulah guru dimuliakan dulu. Tu sebab saya kata dengan cikgu jangan rasa rendah diri. Ini kadang-kadang bila orang tanya, awak kerja apa sekarang? Cikgu je. Kenapa ada je hujung tu? Kenapa? Malu jadi cikgu? Tak. Bangga, saya seorang pendidik. Saya merupakan pendidik di SMK Pengkalan TLTM. Pendidik tahu. Kalau tak kerana saya, belum tentu yang Seko tu jadi doktor. Kalau tak kerana saya, belum tentu dia ni boleh jadi peguam. Belum tentu Samsul tu boleh jadi penceramah. Betul. Cikgu yang mengajar paling hebat sekali cikgu tadika. Cikgu prasekolah. Cikgu sekolah menengah dapat bono dah siap. Bukan yang perangai tu pun tak berapa siap dah tu. Yang tak berapa siap tapi sampai kat sekolah menengah, kan. Lepas tu cikgu ni, cikgu sekarang tu sebab saya kesian tengok cikgu. Kalau saya jadi menteri dah lama dah saya naikkan allowance critical cikgu. Kalau saya lah, saya akan wujudkan satu cuti khas untuk cikgu selama sebulan. Ini cuti nak bagi cuti, tapi lepas tu kena datang mesyuarat kelab staff. Mesyuarat ni sebelum ni mesyuarat kejap. Kadang-kadang cikgu lagi sibuk daripada orang kerja pejabat. Orang kerja pejabat nak balik, dia tak balik lagi. Kesian cikgu. Kita ada berita baik untuk guru. Kita pernah dengan penuh pengharapan dengan cikgu tu, berita baik untuk guru. Sekali yang naik pangkat semua grade 52 dan ke atas. Kesian cikgu 44, 42, 41. Saya tahulah, saya betul pernah berada dalam satu kerajaan. Tu sebabnya kan. Lepas tu dengar pula bonus, tak dengar lah, dah dapat dah dekat dalam grup tu, dah share dah. Hari Senin dah tahu dah, sebelum Jumaat tu dah tahu dah. Dan bonus RM700. Apa benda bonus RM700? Kalau saya je boleh cakap ni. Orang kat sekolah jangan cakap, PPD pun tak boleh cakap. Saya je boleh cakap. Kalau saya dah lama dah sebulan gaji 700 benda. Sebab kalau you all dapat 700, aku yang bersara ni separuh. Tahu, itu sebenarnya aku pun bising juga tu. Tak adalah. Sebenarnya guru perlu lebih dihargai. Itu je ayat saya. Sebab guru ni, you all kena tahulah, you all jaga hati guru, berjaya lah. Betul. Allah lapangkan hati jawab peksa masa ni, jawab peksa. Kenapa? Sebab jaga cakap cikgu. Cikgu pesan tu dengar lah. Kicau-kicau tiung batu, singgah sekejap di lahan mati. Sudah adat orang tak berilmu, ibarat kayu lurus dibuat titi. Kena lanyak ya. Kalau kita ni tak ada ilmu, kena lanyak, kena pijak ya. Itu sebabnya jangan jadi keburukan yang paling buruk tadi. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Perasan diri itu bagus. Jaga adab, jaga akhlak. Bila cerita tentang adab akhlak ni, tengok orang tua-tua dulu kan. Lalu depan orang tua-tua pun untuk adab. Lalu belakang minta izin. Pakcik saya lalu belakang ni. Ada pakcik, jangan lalu depan. Ada pakcik dulu takut lalu belakang ni. Sebab dia percaya habis ilmu dia kalau lalu belakang. Orang dulu macam tu kan. Lepas tu kalau bagi cawan, mana dia bagi cawan saja, siap dengan alas. Dulu siap dengan alas tau. Macam tu adab dia. Saya tak ada maksudkan apa-apa, tapi macam itulah keadaan dia. Kan? Dia siap cawan dengan alas sekali. Macam tu kan, baru kita bagi tu adab. Orang tua dulu, betul tak kan? Kepantangan orang tua dulu bagi, dia lempak balik pecah. Macam miskin sangat. Wahal memang miskin pun.
Tapi maksud miskin itu miskin apa? Miskin adab. Ni kata sebabnya selagi orang tu tak cakap jangan pergi, jangan kita pergi. Orang tu cakap jangan duduk. Pesan tu sampai tadi, beri. Sebab pengacara majlis, pengerusi majlis pangkat paling besar hari ni, yang pegawai pangkat tinggi pun dengar cakap dia. Hadirin dipersilakan berdiri bagi menyanyikan lagu. Nyanyilah. Dah habis tu, hadirin dijemput duduk. Baru boleh duduk. Punya power dia. Bayangkan pegawai pemerintah pun dengar cakap dia. Kan? Punya dahsyat kan? Tak, sebab adab. Adab ikut tempat. Itu sebab dia nak jadi orang baik ni kena hidup beradab. Bak kata apa, bak kata pepatah lah kan. Ada orang dulu cakap kan. Ada orang dulu cakap, kalau tengok Buya Hamka, dia begitu apa? Hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Ayat itu mendalam, maksudnya itu sebabnya kita kena respect dengan tentera-tentera. Kita takkan boleh tengok orang disiplin macam tu. Saya tengok bila parakan hari kebangsaan tu, tentera tu tegak, paras, serap. Lepas tu yang seorang tu pitam. Saya ingat lagi, yang hujung, kebetulan yang hujung pitam. Dia pitam tu pun tegak tau. Bukannya macam tu, tegak, serap macam tu jatuh dia. Bila jatuh tu, serap, orang lain tadah dia. Pak, masuk yang lain, pak ganti. Wah, punya steady. Cara pengsan pun ada tentera ni. Jangan main. Tegak cara pengsan. Make sure mati pun tegak. Paras, serap je. Mati, cara mati. Ini cakap betul. Sebab disiplin tentera ni, saya cakap jangan main-main. Itu sebabnya kita nampak kan tentera macam ni kan. Itu pun kalau saya Menteri Pertahanan dah lama saya naikkan lawan tentera dah. Semua saya naikkan. Dalam perumahan semua saya naikkan. Iya, cakap. Tak, biar saya cakap. Petikan ucapan saya ni biar dia masukkan. Tak apa. Ini live ni. Menteri pun ada yang tengok. Saya cakap. Nah, tak tahulah kalau tiba-tiba hari Senin esok dipanggil untuk angkat sumpah senator, tak tahulah kan. Tapi tak ada. Kan saya cakap ni sebab susah orang nak buat, sebab saya cakap. Tapi betul. Kan, tentera disiplin. Rupanya Nabi pun ada sebut. Nabi Muhammad sebab apa? Pada yang non-muslim pun boleh ambil apa yang saya beritahu ni. Nabi Muhammad kata apa? Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Apa maksud penjara? Ada disiplin. Bukan semua tempat boleh pergi. Bukan semua benda boleh makan. Penjara. Boleh orang yang duduk dalam penjara tu. Tuan-tuan, kalau boleh hari ni nak nasi ayam, kepak. Nak kena sepak dengan pegawai tu. Apa yang dihidang itulah yang kita makan. Nampak tak? Macam pagi tadi kan, dia bagi makan. Nampak? Mi. Popiah sambal tu baginya kan. Jauh-jauh aku datang, yang tu baginya kan. Tapi saya cakap lah, saya dah makan lah tadi. Macam tu lah kan. Tak contoh. Tapi adabnya kena ikut tuan rumah. Dah itu je bajet dia kan. Macam mana kan itu kan. Kita kan dia kurang-kurang macam ayam tu kan. Lepas tu macam lepas tu ada ikan patin ke apa semua. Macam tu lah kan. Macam tu lah kan. Lepas tu sambal apa, sambal rendang dendeng ke, macam tu lah. Perak kan. Tentera laut, makanan laut lah. Macam tu lah. Contoh kan. I have a quite high expectation when I come here. No. Contoh lah. Tak adalah saja je bergurau. Tak, nak bagi tahu adab. Saya pergi ke penjara Seremban. Masa tu ada ceramah kat sana. Saya dibawa pergi ke blok penjara lama. Bayangkan blok penjara, adik-adik dengar kan? Blok penjara lama ni punya sempitnya. Dia bangunan ni akan dirobohkan, akan bina. Saya tak pasti hari ni dah bina ke belum. Ni cerita ni 5-6 tahun lepas lah. Blok bangunan tu memang sempit dah, mengekot ni 4 orang tu. Bengkok-bengkok dah tidur dalam tu dengan suar pendek, dengan baju mana ada selimut, tak ada lantai, atas lantai, tak ada jamban pun, tapi dia ada baldi satu tempat buang air besar. Baldi, buang air dalam baldi, lepas tu basuh dengan air botol mineral yang 2 liter tu. Kan? Dan pegawai penjara tu 2 jam sekali akan bersih, tukarkan baldi tu. Cuba fikir. Saya masa tu terus cakap, ya Allah, janganlah aku buat perangai sampai masuk dalam ni, ya Allah. Macam tu lah. Yang best masa lalu tu, ustaz, kenal dia aku. Orang dalam penjara tu kenal dia. Kan? Jadi jangan kita buat macam tu kan, adik-adik. Tapi nak bagi tahu dunia ini penjara bagi orang mukmin. Dan Nabi sebut apa? Kebebasan yang sebenar bagi seorang mukmin adalah kematian. So selagi mana kita hidup, ikutlah peraturan yang ada.
Kenapa Kenapa kalau kita tengok dalam bab kita ni nak mencapai ni adab ni kan, anak baik lagi cerdik ni kan, anak baik lagi cerdik ni, yang pertama kepada guru-guru khususnya, biarlah mengajar dari hati. Menjadi hati. Sebab apa? Kadang-kadang kita fikir aku mengajar macam tu juga aku ni. Jangan kita fikir macam tu. Sebab kadang-kadang dengan mendidik anak orang dengan harapan di tempat lain ada orang lain mendidik anak kita sebaik kita mengajar anak orang. Kita kena percaya macam tu. Dan satu lagi, Allah mungkin tak bagi kita naik pangkat. Allah bagi kita time base dekat pendidikan ni, kebanyakannya time base untuk sah jawatan, time base untuk naik pangkat, time base untuk naik grade, time base untuk naik jadi kebit kedang. Tahu kebit kedang, ketua bidang, guru kanan mata pelajaran sekarang kan, aku tahulah. Rumah saya punya marah, mana ada orang sebut kebit kedang? Tak ada orang sebut guru kanan mata pelajaran kan. Jadi sebelum time base. Tapi sabar, Tuhan mungkin tak bagi kita cepat naik pangkat. Tuhan bagi anak-anak kita berjaya, Tuhan bagi rumah tangga kita bahagia, Tuhan bagi kita keadaan yang selesa, Tuhan bagi kawan-kawan yang baik, Tuhan bagi dapat jumpa Samsul Debat hari ni. Betul tak? Contoh, mana sangka hari ni orang tengok tak lepas tengok saya ni. Baru tahu Samsul Debat ni rupanya, baru dia tahu kan. Saya dengar je, tinggi kan, saya dengar tadi tu, saya dengar bisikan-bisikan tu, saya dengar dalam TV nampak tua kan, ajar betul-betul. Saya dengar je, saya dengar. Dia tengok depan-depan baru tahu kan. Depan baru tahu. Jadi ya, mengajar di hati. Kedua, anggaplah mengajar ini sebagai satu ibadah. Simple je. Adik-adik belajar pun satu ibadah, cikgu yang mengajar pun satu ibadah. Satu perkara, benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah, insya-Allah. Betul. Mengajar benda baik. Ada orang yang saya bagi talk tu, motivasi kerjaya, dia dah pencen, dia kata, menyesal saya Ustaz, hari ni baru saya sedar 25 tahun saya kerja, saya servis, saya terlupa nak niatkan Allah. Rugi kita. Datang hari ni niatkan Allah, dapat pahala ibadah walaupun tidurlah. Saya adalah antara penceramah yang sangat memahami kehendak audiens saya. Tidurlah. Sebab itu memang kelebihan orang mendengar ceramah. Saya takkan cakap, tu kenapa tidur? Saya takkan cakap macam tu. Saya takkan cakap macam tu. Tak beranjat kau kan? Tu sebab pandang sini, kau buat apa? Kan? Iya. Saya takkan marah. Sebab itu kelebihan orang ceramah. Cuma satu permintaan saya. Kalau nak tidur, tidurlah. Tapi tolong jangan berdengkur. Sebab takut ganggu orang sebelah kita. Sebab orang sebelah kita pun nak tidur juga. So tidurlah sama-sama. Tidur sama-sama. Kadang-kadang dia tidur bukan berdengkur, mengigau. Saya angkat tangan. Faham? Nak tanya soalan ke apa? Kan? Itulah. Kan? Dari segi tu, sebab saya faham. Saya tengok gaya pun saya faham. Kalau dia duduk macam ni tu, itu step-step awal nak tidur. Tahu. Jadi tak ada masalah, tidurlah. Dan kemudiannya trust and inspiration. Maksudnya saling percaya mempercayai. Guru percaya. Dengar pelajar dengar ni. Dengar sini. Guru percaya yang you all boleh berjaya. Dan you all pun kena percaya yang guru boleh jadikan you all berjaya. Masalahnya pada kalangan pelajar-pelajar, kau cakap aku tak boleh ni, rasanya aku fail ni kot, pasal aku ni takkan berjaya. So itulah masalahnya. Dan lepas tu bila kau dah tahu kau tak boleh, kau ganggu pula kelas, kau ajak orang lain, jangan belajar sama-sama, main-main sama-sama. Nampak ni kan? Bila cakap ni ada respon, nampak muka pun tahu. Saya tengok pun saya tahu siapa sokok. Saya tengok bibir pun saya tahu. Tengok yang mengetap memang sokok tu. Korang tak boleh sembunyikan perangai korang. Cuba tengok tapak tangan masing-masing. Tengok tapak tangan masing-masing. Semua orang tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan masing-masing. Macam manalah orang nak berubah, kau ni nak berubah. Kau usah tengok tapak tangan, sibuk tengok tapak tangan orang. Buat apa? Tengok tapak tangan masing-masing. Tengok sekarang. Jangan tengok Samsul Debat, tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan masing-masing. Tengok tengok. Dekat sini kita boleh tahu ada orang dia punya sifat peribadi dia walaupun nampak dia wanita Melayu terakhir, tetapi dia sifatnya kelelakian dia sangat kuat. Kita boleh tahu dia walaupun lelaki nampak macam gangster sangat, tapi rupanya dalam hati dia ada taman. Cuba tengok tapak tangan.
Tengok tapak tangan masing-masing. Sekarang dengar arahan saya. Tengok tapak tangan, bukan tengok aku ni. Kau tengok tapak tangan kau. Tengok tapak tangan, faham? Tengok lagi buat apa? Tengok tapak tangan. Macam mana lah cikgu ni boleh sabar ngajar dia orang ni? Nak kata sehat-sehat, kau bengap teruk sangat ni pasal. Tengok tapak tangan kau. Tengok tapak tangan. Okey, dah tengok tapak tangan. Tengok tapak tangan sekarang. Tengok kuku masing-masing. Dah. Tutup. Jangan sampai orang nampak. Tutup. Dah, okey. Ini kajian psikologi. Tengok tapak tangan. Ada ramai perempuan yang rupanya sifatnya lelaki. Bila tengok kuku. Seram. Oh, itu memang sifat jantan ni. Limau nak. Hop macam tu. Sap macam tu. Tu sifat kelelakian dia kuat. Mengarah, memerintah, marah suami. Tu tengok. Semua perangai kat situ. Tapi tadi berapa ramai lelaki tadi nampak aja macho. Tapi bila tengok kuku, sifat wanita dalam diri dia ada, iaitu dalam hati dia tahu. Tengok kuku. Alah, lelaki tadi berapa ramai. Tapi kalau buat lepas ni dah tak kira sebab dia dah tahu. Itulah banyak lagi kajian psikologi boleh tengok. Betul kan? Banyak kajian psikologi yang kita boleh tengok. Macam para pelajar kan, ramai yang tak tahu kan, ramai yang tak tahu. Para pelajar lelaki, ramai yang tak tahu. Tengok bawah kursi masing-masing. Tengok bawah kursi masing-masing, nampak ada warna-warna putih, kertas tu tolong kutip. Itu sampah. Itu surprise tu. Kalau ada sampah tolong ambil ya. Macam tu. Kau ingat ada hadiah jabatan bertuah, kalau lupa kan tak ada. Kemudian yang keempat, manfaat sentiasa. Saya ingat lagi dulu tak ada ceramah motivasi. Mana ada ceramah motivasi dulu? Mana ada? Tanya cikgu. Ada ceramah motivasi? Tak ada. Tak ada. Siapa yang jawab tu? Tak, siapa yang jawab tu? Saya nak tanya, siapa yang jawab tu? Tak, come on lah, tadi kau cakap kan. Nak dengar kau cakap cepat. Itu sebab bila orang tak suruh jawab, jangan jawab. Kalau nak jawab, jawab betul. Saya tanya zaman dulu tak ada motivasi, mana orang dulu lah yang kena jawab. Okey, siapa yang jawab tadi? Tengok kan, pucat kau kan? Aku turun cari kau, tengok. Tak tu saya kata tadi. Kadang macam ni lah yang cikgu tak tahan tu. Bila tanya tak nak jawab. Bila tanya, okey kelas ada apa soalan? Tak nak tanya. Tapi rupanya tak faham. Bila tanya, cikgu pun tak tahu kau faham ke tak. Koma. Tiba-tiba koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Kelas ada apa soalan? Lah, aku ngajar dia elok hari tu. Tak tahu kenapa. Sejak bila dia jadi macam ni? Kan? Dulu tak ada ceramah motivasi, tapi penceramah motivasi tetap ada kat rumah. Namanya ibu, mak, mama. Apa ayat dia? Kau nak belajar-belajar, tak nak belajar, sudah. Tu ayat dia. Kau nak jadi orang, kau belajar. Mak saya cakap, kau nak jadi orang, kau belajar. Kita pun terfikir, selama ni aku bukan orang ke apa? Rupanya maksud mak kita kata, kau nak jadi orang, kau belajar. Maksudnya sejajar dengan apa Nabi Muhammad pesan. Pada nombor Muslim pun boleh ambil. Prophet Muhammad beritahu apa? Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia yang jadi orang tadi. Kan? Sebaik-baik manusia adalah manusia memberi manfaat pada orang lain. Contohlah yang tu, yang baju kuning tu siapa nama? Ayah. Siapa nama? Haikal. Okey, sebelah Haikal tu siapa nama? Kashfi ke Rashfi? Kashfi. Tiba-tiba kan kita pergi dekat bandar. Jap, Haikal ambil jurus, ambil aliran apa? Sains. Pergi dekat KL, tiba-tiba klinik Haikal. Klinik Doktor Haikal. Contoh. Ataupun tiba dekat satu ni konsultan kan, syarikat konsultan kesihatan bersama dengan Dr. Kashfi. Beliau pada name card macam ni. Saya beritahu kan, ni yang main-main ni, dengar 10 tahun lagi Haikal akan berusia berapa tahun? 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Berapa umur? Berapa? 10 tahun lagi. Berapa umur? 26. Akan berlaku satu perbualan di pasar malam. Pertemuan Kashfi dan Haikal. Weh, Kash. Betul ke panggil kau Kash? Mu'ulum ngadanya. Kan?
Kan lama tak jumpa kau. Ya Allah Akbar, lama betul. Last kita jumpa tu masa kat sekolah dulu kan. Lepas tu tak jumpa dah. Ya Allah, kau apa sekarang? Aku sekarang alhamdulillah lah, aku doktor pakar dekat KPJ ni. Steady lah. Kau buat apa sekarang? Tak apalah, tak payahlah Tok Ijat, aku ada hal yang nanti kita jumpa. Apa sebab cakap macam tu? Sebab mungkin salah seorang ni tak berapa menjadi. Tanya cikgu-cikgu, bila buat program reunion sekolah, bukan semua orang datang. Sebab tak sanggup ditanya, kau buat apa sekarang? Nak tahu apa kita buat akan datang, tengok apa yang kita buat hari ni. Jaga adab, jaga akhlak, insya-Allah. Campak ke mana pun, dengan akal fikiran kita, dengan ilmu yang kita ada, insya-Allah kita boleh berjaya. Itu sebab saya cakap tadi soalan tu. Tapi saya doakan ni, Kashfi, Haikal, semua yang ada semua akan berjaya, insya-Allah. Saya doa semua berjaya. Tetapi itulah dialog yang tak boleh kita lupakan kalau kita tak berjaya. Saya ingat waktu saya pergi ceramah, ada satu tempat saya ceramah, saya jumpa kawan saya sama sekolah sama penuh dulu. Sama, tapi dia masuk form 3 dia dah keluar. Dia tak nak sekolah sama penuh, dia nak sekolah biasa. Sebab dia rasa tak bebas. Masuk sekolah biasa, kemudian keluar dia kerja kilang. Masa tu kerja kilang kaya. Masa tahun 19, masa hujung 90-an, masa awal-awal 90-an tu memang kerja overtime tinggi, bayaran tinggi. Lepas tu siapa yang syarikat kilang dia base daripada Jepun, setahun sekali 2-3 kali pergi Jepun untuk training. Yang syarikat Korea 2-3 tahun pergi Korea. Masa tu drama Korea belum top lagi, pergi Korea. Lepas tu masuk je hujung, bila berlaku kegawatan ekonomi, banyak kilang-kilang tutup. Banyak kilang-kilang tutup, termasuk sahabat saya tadi problem, dia pun balik kampung, dia mula kerja dekat kampung menggunakan duit yang masih ada. Ada yang tak dapat pampasan pun, kilang tutup macam tu ada. Dan kemudian saya cerita keadaan dekat you all, saya pergi berceramah dekat satu tempat yang mana sahabat saya ni ada. Dan saya ni Samsul Bat jenis ingat muka orang. InsyaAllah saya ingat nama, siap-siap sebut nama lagi. Hari tu ada kawan saya sebut nama panjang. Ya Allah, kau ingat lagi nama aku kan? Saya turun daripada pentas, saya nampak sahabat saya tu dengan pakai t-shirtnya dengan yang comot-comotnya, dengan seluar tracksuit sebelah tu ada tanda koyak sikit. Saya sebut nama dia. Saya kata, lah kau pun datang. Dia boleh bergenang air mata, dia menangis. Kau ingat aku lagi Samsul? Ingat. Saya peluk dia. Lepas tu dia lap air mata dia cakap dengan saya, dan dia pandang anak dia. Sekarang percaya tak Samsul Bat ni kawan ayah? Anak pun tak percaya Samsul Bat ni kawan ni. Saya pun peluk lagi kawan saya. Dia, ini kawan pakcik, sama-sama main bola dulu. Dulu dia main keeper. Ayah ni main keeper dulu, pernah dulu injured sampai kan berjahit kening dia. Dia pun dah lupa sebab apa jahit kening tu. Masa tu main under 15. Dia ingat lagi. Dan bila saya sebut tu, dia ya Allah, kau ingat lagi, aku tak sangka kau ingat lagi benda tu. Dan dia cakap kat saya, Samsul, kalau kau ceramah di universiti, kau ceramah di kolej, kau ceramah di sekolah-sekolah, tolong pesan dekat dia orang, jangan tak belajar. Belajar, jangan jadi macam aku. Sebab apa? Sebab akhirnya, macam saya kata tadi, akal fikiran cerdasnya akan bawa kita ke mana-mana. Kena belajar. Dan bila belajar, ditambah pula nilai adab dan akhlak. Bayangkanlah anak murid yang paling senior pada Imam Malik, nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman bin Qasim menuntut ilmu dengan Imam Malik. Dia mengabdikan diri dia untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Nak tunjuk pentingnya adab, baru benda-benda lain. Tu sebabnya kita bangun kan. Dulu masa saya sekolah dulu, masa sekolah agama dulu, kelas bangun, Assalamualaikum ya hadratal ustazah, ya hadratal cikgu, ya hadratal, semua bagi pangkat sebab nak hormat guru. Betul? Dulu. Lepas tu baca doa dulu. Kan? Baca doa setiap subjek, bukan subjek agama je, semua subjek baca doa. Sebab adab. Kalau kita kenal ada seorang nama dia Imam Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas kan, Imam Ibnu Abbas. Dia sepupu kepada Nabi. Sepupu kepada Nabi. Kalau siapa pergi umrah, dia akan pergi Masjid Ibnu Abbas tu. Dia pergi dekat Taif kan. Imam Ibnu Abbas ni ketika Nabi wafat, usia dia 13 tahun. Dan dia memang dapat didikan awal daripada kecil. Dia belajar dengan Nabi. Nabi gosok dada dia, mudah-mudahan mudah dia menerima ilmu.
Dia dahagakan ilmu. Ketika Nabi wafat, dia dahaga ilmu. Dia mencari semua sahabat-sahabat jadi guru dia. Tetapi yang paling hebat tentang Abdullah bin Abbas ni, Imam bin Abbas, adalah adab. Bila dia pergi jumpa guru dia, pergi ke rumah guru dia tak kejut ketuk pintu, bangun, suruh bangun, tak. Dia akan tunggu dekat luar. Dia tahu tuan guru dia tengah berehat, mungkin tengah tidur. Dia tunggu selagi mana guru dia tak keluar, dia tak akan panggil. Macam tu. Apatah lagi menyampuk-menyampuk pada belakang, memang tak ada. Tak ada. Ibn Abbas, dia nampak apa? Dia nampak Sa'ad bin Abi Waqqas tengah tunggu kenderaan. Guru dia, salah seorang sahabat yang jadi guru dia, dia nampak tengah tunggu kenderaan, maka dia ambil. Tak disebutkan dengan jelas sama ada kenderaan kuda ke unta ke, tapi dia bawa kenderaan tu. Sa'ad bin Abi Waqqas pun naik. Kemudian dia pandang Imam bin Abbas ikut sama, tapi berjalan kaki mengiringi guru dia menaiki kenderaan tu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, kenapa kamu berjalan saja? Kenapa kamu tak ikut aku sekali naik kat sini? Beginilah adab kami diajar oleh Rasulullah tentang bagaimana menghormati guru kami. Kemudian bila sampai destinasi, turun Sa'ad bin Abi Waqqas, dia ambil tangan Imam bin Abbas, dia salam, dia cium tangan. Imam bin Abbas mengatakan, Imam bin Abbas ni masih muda. Dia salam cium tangan. Imam bin Abbas tanya, kenapa kau salam cium tangan aku? Beginilah adab Rasulullah ajar kami cara menghormati salasilah keturunan Nabi. Makna nak beritahu salam cium tangan memang ada dalam agama dari segi adab. Tapi pelajar lelaki jangan saja-saja cari cikgu perempuan yang lawa-lawa untuk kau salam cium tangan dia, kan? Kau salam cikgu lelaki itu puas-puas, yang perempuan salam cikgu perempuan. Adab menghormati guru kita. Itu sebab penting untuk kita jaga adab. Dan begitu juga kalau kita tengok kenapa sebenarnya datangnya konsep anak baik lagi cerdik ni, sebab kementerian melihat begitu ramai sekali pelajar-pelajar rasa tertekan untuk berjaya. Ditekan oleh mak ayah untuk berjaya, tetapi dalam masa yang sama mak ayah sanggup menghabiskan puluhan ribu ringgit demi untuk pendidikan anak-anak, tapi mereka terlupa satu perkara, untuk memastikan memberi penekanan dari aspek sahsiah, akhlak dan juga adab. Itu sebabnya selalu diberikan penekanan tentang adab. Untuk makluman Tuan Pengetua, saya berceramah di Madrid dan di MITI. Saya ceramah. Mereka buat ceramah penerapan nilai-nilai murni 3 bulan sekali. Mesti ada tajuk nilai-nilai murni. 3 bulan sekali. Penceramah berbeza-beza datang, termasuk saya. Dan menurut CEO, dia kata pada ketika ini, dia kata setelah 2 tahun memang nampak kesannya. Maknanya dia tak boleh buat sekali. 3 bulan sekali kena buat. Macam kalau ada perhimpunan pagi, minta cikgu tekankan nilai-nilai murni. Nilai-nilai murni, kebersihan, adab, hormat menghormati, sayang menyayangi. Kan? Bila tak ada guru, semua senyap. Bukan dia lah jadi orang. Bila semua tahu adab dia. Itu sebabnya kalau kita tengok, kalau kita tengok kementerian meletakkan beberapa perkara. Pertama, komunikasi sesama kita kena baik. Kedua, penekanan daripada aspek adab, akhlak dan integriti. Integriti apa? Termasuk tak menipu, termasuk tak menipu, kan? Menipu macam-macam perkara yang ditipu oleh para pelajar ni. Cakap sakit tapi sebenarnya ponteng. Sekarang ni ada pula cikgu dapat mesej pada ibu bapa, minta maaf cikgu, anak saya tak dapat datang 3 hari ni sebab dia tak sihat, dia sakit mata. Lepas tu yang dapat pula ustazah, ya Allah, ya ke, kesiannya, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Terima kasih ustazah atas doa, mudah-mudahan diberkati. Sebenarnya mesej tu budak tu. Bayangkan, saya nak cerita ada satu peristiwa yang paling pelik berlaku dekat satu sekolah di Seremban. Ada satu sekolah di Seremban. Dia boleh cerita dengan kawan-kawan dia anak orang kaya, mak dia kerja ini hebat-hebat, ayah dia kerja dekat bank, macam tu lah. Dia boleh cerita. Dan yang paling best, hari raya lepas dalam musim raya tu, masih sekolah dah buka tapi masih musim raya, dia boleh pergi dekat satu rumah orang kaya ni. Dia dah survey dah rumah orang kaya tu, pagi sampai petang orang tuan rumah tu tak ada. Dia boleh cakap dengan orang gaji tu, saya dah cakap dengan tuan rumah dah, dia kata nak buat kajian dekat rumah ni.
Oh ya ke? Mereka, nanti saya tak payah telefon. Saya dah cakap dengan dia. Dia kata jangan kacau, dia nak meeting hari ni. Dia budak ni boleh tipu. Budak perempuan tu boleh tipu tu. Orang gaji tu rumah tu. Dan dia bawa kawan dia datang. Bawa kawan datang. Wih, besar rumah kau Dia tunjuk. Dia boleh berani buat macam tu. Bila dia buat, lepas tu mula-mula orang gaji ni tak adalah suspek apa-apa. Tapi bila dah nampak siap pergi buka peti ais, ambil air sejuk semua bagi dekat semua. Masa tu lah dia mesej dekat bos dia. Bos apa? Tak pasal-pasal 8 budak sekolah ni kena angkut bawa pergi balai menceroboh mau orang. Bayangkan sampai tahap tu keberanian budak-budak pada hari ni. Sebab apa? Sebab itulah salah satu tadi. Dari segi amanah dia terlupa. Datang sekolah amanah. Apa maksud amanah? Amanah ni menjaga hak telah diberikan kepadanya. Kedua, tidak mengurangi hak orang lain. Tu yang kedua. Jadi itu sebab kadang-kadang kita terlupa hak kita apa dekat sekolah. Kita terlupa kita tak ada hak untuk buat benda-benda lain. Kita terlupa kita tak ada hak untuk mengayau pergi tempat lain bila lepas waktu sekolah. Kita terlupa yang kita tak ada hak untuk gunakan duit belanja yang mak ayah kita amanahkan untuk beli benda-benda yang tidak sepatutnya dalam senarai yang ada dalam minda mak ayah kita. Itu sebab kita kena jaga. Begitu juga aspek kemiskinan berbilang dimensi. Berbilang dimensi dari segi pemakanan, peranti, ruang belajar. Begitu juga daripada aspek kebajikan guru. Kebajikan guru, ubah suai naik taraf sekolah. Itu tak payah cakap lah. Saya dah pergi Sabah Sarawak, saya tahulah. Saya tak nak ulas panjang. Itu bukan itu cerita dia hari ni. Maka usahanya hari ni itulah salah satunya kita buat ceramah pada hari ni. Apa benda yang kita nak? Pertama, jujur. Tak faham, tanya. Kedua, amanah. Tolong jaga amanah. Ketiga, jaga hubungan dengan guru. Guru jaga hubungan dengan para pelajar. Ukhuwah kena jaga. Keempat, percayalah pada hikmah. Lagi banyak kita usaha, lagi besar kejayaan akan sampai pada kita. Janji orang Arab ni, manjadda wajada. Barang siapa berusaha pasti berjaya. Itu janji orang Arab. So kalau kita berusaha, kita akan berjaya. Kalau tak usaha, ada harapan tak berjaya. Kemudian seterusnya, apa yang kena ada? Kebertanggungjawab atas tindakan kita. Failnya aku, salah aku. Berjayanya aku, usaha aku dan guru-guru aku. Kena ingat. Seterusnya respon yang positif. Kena buat homework, buat. Kena buat assignment, siapkan. Kena hantar hari ni, hantar hari ni. Tak dapat hantar hari ni, hantar esok. Jumpa guru. Minta maaf cikgu, saya lambat siapkan ni semua. Saya hari ni baru siapkan. Minta maaf cikgu, kalau cikgu nak hukum saya. Tanggungjawab. Ini semua salahkan orang lain. Kenapa saya rokok? Dia ajak saya. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa saya rokok? Ayah pun hisap. Semua salahkan orang. Jangan. Seterusnya, ikhlas dalam belajar. Sebab bila ikhlas ni, kita mengharapkan ganjaran daripada Tuhan yang akan berikan kepada kita. Berjayanya kita. Saya nak beritahu para pelajar dengar saya kata momen yang paling bahagia adalah bila peringkat universiti, bila kita graduate, naik atas pentas untuk convocation. Naik pentas daripada situ, naik kemudian berhenti dekat satu tanda. Dia dah buat tanda dah kat situ, tanda pangkah. Berdiri situ, berdiri sampai nama dipanggil, baru dia jalan masuk. Masa masuk, keluarlah muka kita dekat skrin. Ada skrin kiri kanan dekat dewan besar tu, muka kita. Bila keluar muka kita, dekat situ nampak ada 3 bintang, 2 bintang, 1 bintang. 3 bintang, 4 flat. 2 bintang, dia grade dengan 3.5 and above. 1 bintang, dia grade dengan 3 pointer. Kalau kosong tak ada tulis apa, itu dia ibarat bunga kembang tak jadi yang cerita tadi tu. Naik atas pentas, tetapi bila berjalan ambil scroll tu tak ada apa pun, kosong, tapi seolah-olah dah dapat ijazah. Kemudian berjalan depan sikit, nampak mak ayah kita kat bawah. Masa itulah kita tahu, itulah nilaian yang aku belajar selama berbelas-belas tahun ini untuk membahagiakan 2 orang yang kat bawah ni. Dan ada di kalangan kita, mak dah tak ada, ayah dah tak ada, ada yang dua-dua dah tak ada. Bahagiakanlah orang yang menjaga kita, yang mengharapkan kejayaan daripada kita. Saya, bila saya dah grad daripada degree, kita final year, sebelum saya menghadapi final year, saya kehilangan arwah abah saya yang paling saya sayang. Keadaan hidup dah tak sama. Arwah abah saya tak sempat tengok saya bergelar pendebat terbaik kebangsaan 3 tahun berturut-turut. Arwah abah saya tak pernah sempat tengok saya johan pidato kebangsaan di Perak Darul Rizwan. Arwah abah saya tak pernah sempat tengok saya jadi pegawai pendakwa, jadi pengarah undang-undang. Tak sempat tengok apatah lagi saya menjadi Syamsul Debat. Tak sempat.
Tapi kita ni yang masih ada mak ayah, tolong appreciate, tolong jaga. Masa tu keluar ayat kalaulah asyik-asyik tu ayat kalaulah aku tahu. Keluar result periksa, satu lagi dapat B, tak dapat A, menyesal. Kenapa aku tak usaha lebih sikit supaya aku dapat A? Masa tu kita akan menyesal. Nasi sudah menjadi basi. Bubur boleh makan lagi, bubur kicap sedap, basi dah nasi tu. Lagi itik dengan ayam kan? Jadi macam itulah. Jadi saya faham lah tu kan, tanda-tanda signal yang diberikan. Ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, saya bagi orang perempuan dulu, pelajar wanita, pelajar perempuan. Ada siapa nak tanya soalan? Alhamdulillah. Inilah semangat yang kita nak, faham, sefaham-faham. Okey, pelajar lelaki, ada apa-apa nak tanya soalan? Tadi yang tadi menyaut tadi siapa? Apa Imran? Siapa nama? Ikhwan. Dia dah cakap wui jangan sebut nama aku, jangan sebut nama aku dia. Tahu kan? Okey. Okey, pelajar lelaki ada pun nak tanya soalan dekat tangan? Tak ada, alhamdulillah, pun faham sefaham-fahamnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, yang saya nak share ni, angin bertiup, debu bertebaran, duri menusuk, luka di tangan. Walau jatuh dalam perjuangan, tetap bangkit semangat atasi rintangan. Bambu kocik menjadi anyaman, bambu yang besar dibuat rakit. Memang hidup penuh ujian, yang penting bangkit walaupun sakit. Dengarlah ni, aku nak bagi pantun ni Barang baru dibeli tuan, bahagialah hati bagai berbunga. Dalam menghadapi pelbagai rintangan, janganlah mudah berputus asa. Makan nasi lauknya ikan, dicampur keropok sedap rupanya. Jangan sekali kita lupakan kepada Allah memanjatkan doa. Ambil tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, garam selaut menjadi tawar. Akar keranji dikerat-kerat, campur halia dibuat jamu. Hina besi kerana karat, hina manusia kerana tidak berilmu. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Singgah bawa panah orang berburu, tupai ada di pohon berangan. Kalau sudah namanya berguru, ikutlah syarat dengan pegangan. Terbang lebah di hujung bendang, hinggap di dahan membuat sarang. Banyak sudah dapat dipandang, tiada ilmu di hamba orang. Jambu batu buah pedada, tepi sungai pokok sena. Kalau ilmu tak ada di dada, orang maju kita merana. Kayu alang jenang pintu, dua hasta dicucur atap. Alang-alang menuntut ilmu, sampai khatam menuras kitab. Pasang jerjak jarang-jarang, buat birai condong ke barat. Sudah lumrah dikata orang, ilmu penerang dunia akhirat. Jadi saudara-saudari yang dikasihi sekalian, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jalan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menyebut hari ini, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dikasihi sekalian, ucap terima kasih. Cuma sedikit makluman, kalau